Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada murid-murid semua. Hari ini cikgu akan mengajar ataupun cikgu akan memberitahu tentang bab 2 tingkatan 3 yaitu penghasilan produk. Dan untuk bab ini atau kali ini kita akan membincangkan tentang standard pembelajaran 2.1.1 yaitu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kepada kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Oke, kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Oke, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan maksud penghasilan produk. Yang kedua, menyatakan langkah-langkah penghasilan produk. Yang ketiga, menyatakan kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Dan objektif pembelajaran kita yang keempat adalah menyatakan kriteria pertimbangan utama untuk project brief. Oke, kita tengok apa kriteria kejayaan kita pada pembelajaran kita hari ini. Oke, pada akhir topik kita hari ini, murid akan dapat yang pertama menyatakan satu maksud penghasilan produk. Yang kedua, murid juga akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 langkah penghasilan produk. Yang ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Dan kriteria kejayaan kita yang keempat adalah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kriteria pertimbangan utama untuk project brief. Oke, sekarang ini kita tengok di sekeliling murid-murid semua apa produk-produk yang ada di sekeliling murid-murid semua. Oke, kalau kita tengok di sini yang cikgu bagi contoh ini, antara produk-produk yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita adalah yang pertama kereta, baju, bag, kasut, dan juga makanan lah. Oke. Dan kalau murid-murid tengok di sini produk kereta ataupun kereta itu sendiri pun ada pelbagai bentuk lah, macam-macam dia punya desain. Begitu juga dengan pakaian, kasut, dan juga makanan lah. Oke. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh mereka-mereka bentuk yang ada di dunia lah ataupun di dalam negara kita. Oke, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu penghasilan produk. Oke, kenapa kita ataupun mengapa manusia membangunkan sesuatu produk? Coba murid-murid pikir sejenak lah. Oke, pikir sejenak, lepas itu tulis di dalam satu nota kecil. Kenapa manusia membangunkan sesuatu produk? Oke. Manusia membangunkan sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Produk-produk yang telah dibangunkan atau dihasilkan dan mampu berfungsi dengan baik akan mendapat sambutan daripada pembeli-pembeli lah ataupun pelanggan-pelanggan. Oke. Kita tengok apa maksud penghasilan produk. Oke. Maksud penghasilan produk adalah aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru ataupun mengubah suai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Ataupun proses penghasilan produk perlu dirancang dan dengan teliti dan sistematik. Oke. Produk boleh dihasilkan sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan lah. Oke. Seperti yang pelajar-pelajar tahu lah. Kalau pelajar-pelajar sekarang ini menggunakan telepon kan. Setiap rumah kita sekarang ini mesti ada satu telepon. Kalau kita tengok di sini perkembangan telepon itu sendiri pun sudah ada banyak perubahan mengikut peredaran massa dan juga perkembangan teknologi lah. Kalau sebelum ini kita pakai telepon
yang tidak boleh ambil gambar. Tapi sekarang ini kebanyakan kita menggunakan telefon yang boleh mengambil gambar dan juga merekodkan video. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, produk boleh dihasilkan sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Okey, kalau dalam bentuk barangan itu contohnya kereta, telefon kamu, motosikal, baju, itu adalah dalam bentuk barangan. Dan dalam bentuk perkhidmatan pula adalah contoh dia perkhidmatan dari segi perubatan, perkhidmatan dari segi pengangkutan kamu dan juga telekomunikasi kamu lah. Itu adalah produk-produk yang ada di dalam persekitaran kita. Okey. Kita tengok apakah langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Ada 8 langkah semuanya. Okey, langkah yang pertama apabila kita menghasilkan sesuatu produk itu adalah yang pertama kita kena buat satu kajian keperluan pelanggan. Selepas kita buat kajian keperluan pelanggan itu, barulah kita akan buat penyelesaian masalah inventif. Selepas kita buat penyelesaian masalah inventif, kita akan buat project brief. Lepas itu, kalau kita sudah dapat buat project brief, kita akan dapat mencana idea. Seterusnya kita akan membuat lakaran idea. Seterusnya menghasilkan model kita. Dan kita akan buat pengujian dan penambahbaikan, dan akhir sekali kita akan membuat pendokumentasian lah. Jadi ini adalah proses-proses yang berlaku dalam penghasilan produk. Ada 8 proses semua. Jadi pelajar-pelajar kena ingat apa 8 proses itulah. Okey. So kita pergi kepada kajian keperluan pelanggan, sebab untuk topik kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang 2 saja, yaitu kajian keperluan pelanggan dan juga project brief lah. Apakah tujuan kajian keperluan pelanggan dilakukan? Okey. Kajian keperluan pelanggan dilakukan adalah untuk memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan juga kehendak pelanggan. Okey. Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu pereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Dengan adanya kajian keperluan pelanggan ini, maka kita akan dapat menghasilkan sesuatu produk itu yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Dan dengan itu, maka produk yang kita hasilkan itu akan dibeli ataupun digunakan oleh pelanggan-pelanggan kita. Jadi betapa pentingnya kita buat kajian keperluan pelanggan sebelum kita menghasilkan sesuatu produk. Okey. Apakah kandungan-kandungan ataupun kriteria-kriteria yang ada dalam kajian keperluan pelanggan? Kita tengok. Kriteria-kriteria yang ada dalam kajian keperluan pelanggan adalah yang pertama, maklumat pelanggan, di mana dalam maklumat pelanggan itu kita dapat mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk kita lah. Yang kedua adalah latar belakang produk. Latar belakang produk seperti jenama, kegunaan, kebaikan, kelemahan, dan pengeluar produk merupakan faktor yang boleh mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli sesuatu produk itulah. Lepas itu, kriteria yang ketiga adalah penambahbaikan, di mana dalam borang kajian keperluan pelanggan kita itu kita akan kenal pasti pandangan pelanggan dari aspek reka bentuk produk, perkhidmatan selepas jualan, persaingan yang ada, serta kelemahan produk yang sedia ada. Dan kriteria yang keempat adalah lain-lain lah, di mana maklumat tambahan yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey, kita tengok contoh. Ini adalah contoh borang kajian keperluan pelanggan lah. Kalau kita tengok di sini, dalam borang kajian keperluan pelanggan itu dia ada maklumat pelanggan seperti nama pelanggan kita, jantina, nombor telefon, pekerjaan, alamat, tempat membeli belah,
jumlah perbelanjaan, jumlah pendapatan, umur, dan kekerapan membeli bela. Kenapa ini kita perlu tahu? Supaya kita tahu siapa pelanggan kita itulah. Lepas itu kita tengok kriteria yang kedua adalah latar belakang produk lah. Seperti yang cikgu cakap tadi, ada nama produk digunakan, ciri produk, mengapakah produk itu digunakan, kebaikan produk yang sedia ada, serta kelemahan produk sedia ada. Dan bagian C itu adalah penambahbaikan lah. Jadi ini adalah contoh borang kajian keperluan pelanggan yang kita edarkan ataupun kita beri kepada pelanggan kita supaya kita dapat maklum balas kepada pelanggan kita lah sebelum kita menghasilkan sesuatu produk itu. Seterusnya, selepas kita buat borang kajian keperluan pelanggan itu ataupun dapat mengetahui apa keperluan pelanggan itu ataupun masalah yang dihadapi oleh pelanggan itu, barulah kita akan dapat penyelesaian masalah inventif ataupun kita buat penyelesaian masalah inventif. Dan cikgu percaya untuk topik ini murid-murid sudah mempelajari dia di tingkatan 2 lah. Di tingkatan 2. Jadi ini macam kita ulang kaji saja penyelesaian masalah inventif, di mana penyelesaian masalah inventif ini merupakan satu kaedah penyelesaian secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya telah dikenal pasti terlebih dahulu. Maksud dia di sini kita sudah kenal pasti masalah dan juga cara menyelesaikan masalah itu. Bukan berdasarkan kepada ide spontan daripada individu ataupun kumpulan. Kaedah ini membolehkan proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, cepat dan juga menjimatkan. Jadi itu adalah penyelesaian masalah inventif lah. Dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah inventif ada 6, yaitu yang pertama, kenal pasti masalah inventif terlebih dahulu. Yang kedua, kita bina model fungsi dengan garisan interaksi. Yang ketiga, buat analisis berantai, punca dan kesan. Tentukan jenis percanggahan fizikal yang ada, prinsip ataupun pilih prinsip inventif yang sesuai, dan juga hasilkan cadangan penyelesaian masalah yang kamu akan pilih lah. Jadi ini semua ataupun contoh-contoh gambar raja ini semua langkah-langkah penyelesaian masalah inventif. Murid-murid boleh rujuk di buku teks RBT tingkatan 3 di muka surat 42 lah, 42 sampai 43. Seterusnya kita pergi kepada project brief. Apa yang berlaku dalam project brief? Project brief adalah satu proses perbincangan awal di antara pengurus project dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Jadi maksud dia di sini dalam project brief itu merupakan proses perbincangan awal di antara 3 orang yang terlibat lah, di antara pengurus project, pelanggan dan juga pereka bentuk, di mana pereka bentuk berperanan untuk menerjemahkan ide reka bentuk produk daripada pelanggan kepada lakaran ataupun contengan. Di dalam project brief ini pengurus project akan bagi dia akan bagi briefing ataupun penerangan awal kepada pelanggan lah tentang produk yang mereka akan hasilkan. Jadi di sini pelanggan akan memberi pendapat ataupun memberi idea tentang apa yang dia kehendaki dalam sesuatu produk yang dia akan mau lah. Jadi disitulah fungsi pereka bentuk itu. Jadi setiap sekiranya pelanggan ada permintaan, maka pereka bentuk itu akan buat idea itu atau terjemahkan idea daripada pelanggan itu dalam bentuk lakaran ataupun contengan lah,
supaya pada masa melakar produk yang dihasilkan itu nanti dia akan mengikut seperti yang pelanggan kehendakilah. Okey. Dan kriteria-kriteria pertimbangan utama dalam borang atau project brief adalah yang pertama, fungsi, di mana apakah kegunaan produk yang akan kita hasilkan dan di mana produk ini digunakan. Seterusnya, persembahan, bagaimana cara produk ini dipersembahkan. Kriteria yang seterusnya adalah tujuan pemasaran, siapakah yang menggunakan, siapakah pesaing yang wujud, dan pelanggan bagaimanakah yang akan menggunakan produk yang kita akan hasilkan itulah. Serta kuantiti, berapa jumlah yang diperlukan untuk kita hasilkan. Okey, seterusnya style ataupun gaya, di mana bagaimana reka bentuk produk ini. Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Dari segi kualiti, bagaimanakah kualiti pembuatannya? Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Sebab tadi dalam project brief itu pengurus projek telah berbincang dengan pelanggan kan. Jadi kalau ada sebarang permintaan yang istimewa, disitulah kita akan masukkanlah. Serta anggaran kos seunit, berapa kos seunit untuk menghasilkan produk tersebut, dan jangka masa yang kita gunakan untuk menyiapkan project kita ini. Okey. So ini adalah contoh borang project brief lah. Kalau kita tengok di sini, ini contoh dia lah. Okey, tajuk project dia adalah bag fashion berjenama Adidas. Kalau kita tengok di sini kriteria pertimbangan utama itu ada fungsi dia. Apakah fungsi kegunaan produk ini? Kegunaan produk ini adalah untuk menyimpan buku-buku sekolah dan bahan lain seperti dompet dan sebagainya. Okey. Borang project brief ini kamu boleh juga tengok contoh dia di muka surat 44 di buku teks lah. Okey. Jadi ini contoh saja. Okey. Kalau di buku teks itu dia contoh tajuk dia di sini adalah pengilat kasut magic lah. Jadi pertanyaan dia ataupun kriteria dia itu sama saja. Okay, jadi kamu boleh ataupun pelajar-pelajar boleh tengok di muka surat 44 di buku teks lah. Okay. Selepas kita buat borang project brief itu, maka kita akan buat penyaringan. Okay. Kita akan saring maklumat-maklumat yang kita peroleh daripada borang project brief itu. Jadi antara kaedah-kaedah untuk menyaring maklumat dalam borang project brief itu adalah yang pertama, mengadakan sesi perbincangan lanjut dengan pelanggan. Yang kedua, mengadakan sidang video dengan pelanggan. Yang ketiga adalah mendapat maklumat secara bertulis daripada pelanggan lah. Okey. Dan kaedah menyaring maklumat dalam borang project brief, maklumat dalam borang project brief yang telah disaring akan diaplikasikan dalam bentuk sama ada jadual yang melibatkan ciri-ciri project brief ataupun dalam bentuk lakaran lah yang melibatkan lakaran produk menggunakan prinsip elemen reka bentuk yang ada. Okey, jadi ini contoh jadual bermaklumat lah. Okey, contoh jadual bermaklumat yang sudah disaring. Kita tengok di sini. Ini juga pelajar-pelajar boleh tengok contoh dekat muka surat 45 dan juga 46 di buku teks. Okey, jadi untuk topik kita hari ini kita sudah selesai lah. Jadi di mana topik kita hari ini yaitu 2.1.1 yaitu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kepada kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dengan pelajar-pelajar pada hari ini dapat diguna pakai dan dapat dipahamilah. Okey, dapat dipahami agar pelajar-pelajar boleh mencipta sesuatu produk untuk bab 2 penghasilan produk untuk tingkatan 3 ini.
Oke, jadi itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini, dan pelajar-pelajar bolehlah jawab kuis yang cikgu sediakan di dalam ataupun di bawah deskripsi ataupun di bawah link YouTube yang cikgu sertakan ini. Oke, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Sekian dan terima kasih.